Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raja Farid Husaini bin Raja Rosli and my team is Muhammad Arif bin Muhammad Azam. First slide mengenai critical ingredient, iaitu protein and amino acids. Protein is any of large number of substance present in mixed which means which are necessary as part of the food of human being and animal. Protein ni dia sebilangan besar yang ada dalam susu, telur, daging dan lain-lain. Susu, telur dan daging tu sebahagian daripada makanan kita sebagai manusia dan juga sebahagian daripada makanan haiwan. Amino acid is any of the substance that combine to form proteins. Asid amino pula salah satu bahan yang membentuk protein. Okey, slide yang keempat ni ialah manufacturing process. Yang pertama, raw materials, bone and skin, iaitu bahan mentah, tulang dan kulit. Yang kedua pula, pre-treatment, use of alkali or acid, provide alkali, process acids. Pre-treatments ialah perawatan. Contohnya gelatin. Gelatin ni ada dua jenis. Satu jenis A, lagi satu jenis B. Gelatin jenis A diperolehi oleh kulit babi. Gelatin jenis B ni pula diperolehi dengan menggunakan alkali dan sumber prosesnya daripada lembu, kerbau dan kambing. Yang ketiga pula, filtration and clarification, iaitu penepisan dan penjelasan. Yang keempat pula, thickening, concentration, penebalan dan kepekatan. Yang kelima, sterilization, iaitu prosesnya pensterilan. Yang keenam, yang terakhir, drying, iaitu prosesnya pengeringan. Okey, seterusnya name of ingredient and source. Okay, name of ingredient ni ada 4. First, amino acid resistant. Kedua, collagen. Ketiga, gelatin. Keempat, rennet. Okay, amino acid resistant ni dia adalah asid amino separa penting yang terdapat secara semula jadi di dalam tubuh manusia. Okay, jadi amino acid ni sumber dia dari animals, plant, human hair, dark filter, microbial fermentation. Okay, yang kedua, collagen. Collagen merujuk kepada sekumpulan protein yang merupakan komponen struktur utama tisu penghubung seperti kulit dan tulang rawan. So, jadi sumber dia dari pig, cow, fish. Okey, yang ketiga, gelatin. Gelatin ni adalah bahan makanan lot tidak berwarna, tanpa rasa. Biasanya berasal dari collagen yang diambil dari bahagian badan haiwan. Jadi sumber gelatin ni tak jauh beza je dengan collagen, sebab gelatin ni adalah berasal dari collagen juga. So, gelatin berasal dari pig, cow, fish, poultry. And last sekali, rennet. Rennet adalah sekumpulan enzim kompleks yang dihasilkan dalam perut mamalia ruminan. Dia bersumberkan pig, cows dengan mikrob. Antara 4 ni difokuskan ke bahagian gelatin. Kami memilih gelatin. Okey, seterusnya ini adalah contoh label produk yang mengandungi gelatin, iaitu produk marshmallow. Jadi persoalannya, macam mana gelatin ni boleh jadi critical ingredient? Okey, sebab sebenarnya gelatin ni ada dua cara penghasilan, iaitu gelatin jenis A dengan gelatin jenis B. Kalau mengikut manufacturing process, dia proses yang kedua, yang mana gelatin jenis A ni diperolehi dengan cara pengazidan, yang mana majoriti gelatin jenis ni diperolehi daripada kulit babi yang kolagennya masih muda. Manakala gelatin jenis B pula, dia diperolehi dengan cara menggunakan alkali,
dan sumber untuk memproses gelatin jenis B ni adalah daripada lembu, kerbau atau kambing, dan kebanyakannya dihasilkan daripada sumber lembu. Tetapi gelatin jenis B ni lebih sukar untuk dihasilkan kerana menggunakan kolagen yang betul-betul matang. Sebab itulah gelatin boleh jadi critical ingredient sebab gelatin B lebih susah untuk dihasilkan berbanding gelatin A yang sumbernya dari babi dan kolagen yang muda dan lebih mudah dihasilkan.